Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Aliani. Kami dari kumpulan A yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Syakir Ashraf, Nurul Madihah, Mariah, Nur Afia dan saya sendiri Nur Adila akan membentangkan tugasan yang telah diberikan. Okey, dalam video pembentangan ini kami telah membahagikan ia kepada 4 bahagian iaitu yang pertama pengenalan, kedua matlamat SDG, ketiga dasar penubuhan negara yang mendukung matlamat SDG dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, apakah itu pembangunan lestari? Berdasarkan pemahaman saya, pembangunan lestari adalah pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar daripada musnah. Namun begitu, menurut Brownstein 1987, definisi pembangunan lestari adalah pembangunan yang memenuhi keperluan generasi sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Kini kita dapat lihat bahawa pembangunan lestari sebenarnya masih lagi jauh untuk dicapai. Oleh itu, pada tahun 2015, pemimpin-pemimpin dunia telah menerima matlamat pembangunan lestari, termasuklah negara kita, Malaysia. Matlamat pembangunan lestari dirancang semasa sidang kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York pada September 2015 dan ia mempunyai sebanyak 17 matlamat yang perlu dicapai menjelang tahun 2030. Antara tujuan utama SDG adalah untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi dunia dan memastikan semua orang menikmati keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Sebenarnya, matlamat pembangunan lestari ini wujud akibat kesedaran bahawa untuk menamatkan kemiskinan, ia mestilah seiring dengan membangunkan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi keperluan sosial tanpa menjejaskan alam sekitar. Dalam hal ini, Malaysia juga dilihat sebagai salah sebuah negara yang komited dengan matlamat ini. Sebagai contoh, tindakan yang telah dibuat oleh Malaysia adalah dengan memperkenalkan Pelan Induk Teknologi Hijau pada tahun 2017. Selain itu, pada 3 Disember 2021, Jabatan Perangkaan Malaysia telah menerbitkan laporan indikator matlamat pembangunan mampan di mana hasil laporan telah menunjukkan secara keseluruhan negara telah menunjukkan prestasi pencapaian SDG yang baik. Oleh itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan matlamat-matlamat SDG yang berkaitan dan kepentingannya terhadap pembangunan sesebuah negara serta menghubungkaitkan dengan dasar-dasar pembangunan negara yang ada. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Nurul Madihah akan membentangkan tentang matlamat 1 iaitu Sustainable Development Goal iaitu tiada kemiskinan. Matlamat 1 SDG adalah bertujuan untuk menamatkan masalah kemiskinan menjelang tahun 2030. Agenda 2030 mengakui bahawa membasmi kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensinya termasuk kemiskinan tegar yang paling besar dan perlu segera diatasi demi mencapai pembangunan mampan. Hal ini demikian kerana hampir separuh daripada penduduk dunia hidup dalam kemiskinan di mana mereka mengalami masalah kekurangan makanan dan air bersih yang boleh menyebabkan berlakunya kematian. Faktor yang menyebabkan kemiskinan ini disebabkan oleh pengangguran, pengecualian sosial dan kerentanan yang tinggi daripada populasi tertentu kepada bencana, penyakit dan fenomena yang lain menghalang mereka daripada menjadi lebih produktif. Sebagai contoh, pada tahun 2015, lebih daripada 700 juta orang daripada penduduk dunia hidup dalam kemiskinan yang melampau sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi keperluan asas seperti kesihatan, pendidikan, akses kepada air dan sanitasi dan sebagainya. Pada masa sekarang ni, semua negara di dunia mengalami penularan wabak pandemik COVID-19. Krisis pandemik COVID-19 ni telah membalikkan arah aliran pengurangan kemiskinan kerana berpuluh juta orang kembali ke dalam kemiskinan tegar dan seterusnya menyebabkan peningkatan kemiskinan global dalam tempoh lebih 20 tahun. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam juga merupakan salah satu faktor yang menggagalkan usaha untuk membasmi kemiskinan.
Hal ini kalau kita dapat lihat di mana sebilangan besar masyarakat termiskin di dunia tinggal di negara yang terdedah kepada bencana alam. Sebagai contoh, masalah bencana alam seperti banjir akan menyejaskan kehidupan masyarakat untuk mencari pendapatan, menghalang usaha pembangunan dan menyebabkan peningkatan kemiskinan. Oleh itu, terdapat beberapa sasaran yang dibuat untuk mengurangkan kemiskinan. Antaranya ialah yang pertama iaitu 1.1 membasmi kemiskinan di mana menjelang tahun 2030, penghapusan kemiskinan tegar untuk semua orang di mana-mana pada masa ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang daripada $1.25 sehari. Yang kedua pula ialah sasaran 1.2, kurangnya kemiskinan sekurang-kurangnya 50%, di mana menjelang tahun 2030, sekurang-kurangnya separuh daripada bahagian lelaki dan wanita dan kanak-kanak dari semua peringkat umur yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya mengikut dimensi nasional. Bagi sasaran ketiga pula ialah 1.3, melaksanakan sistem perlindungan sosial yang mensasarkan menjelang pada tahun 2030, sistem dan langkah perlindungan sosial yang bersesuaian secara nasional untuk semua serta mencapai liputan besar bagi golongan miskin. Yang keempat pula ialah sasaran 1.4 iaitu hak sama rata untuk pemilikan perkhidmatan asas teknologi dan sumber ekonomi menjelang tahun 2030 dalam memastikan semua lelaki dan wanita khususnya golongan miskin dan yang terdedah mempunyai hak sama rata kepada sumber ekonomi serta akses kepada perkhidmatan asas, pemilikan dan kawalan ke atas tanah dan bentuk harta lain, warisan sumber asli yang sesuai serta teknologi baharu dan perkhidmatan kewangan termasuk kewangan mikro. Bagi sasaran 1.5 iaitu bina daya tahan terhadap bencana alam sekitar ekonomi dan sosial di mana menjelang tahun 2030, bina daya tahan golongan miskin yang berada dalam situasi terdedah dan kurangnya pendedahan dan kerentanan mereka kepada peristiwa ekstrim berkaitan iklim dan kejutan dan bencana ekonomi, sosial dan alam sekitar yang lain. Seterusnya ialah sasaran 1.A dalam mengembeling sumber untuk melaksanakan dasar menamatkan kemiskinan iaitu memastikan pengembelingan sumber yang ketara daripada pelbagai sumber termasuk melalui kerjasama pembangunan yang dipertingkatkan untuk menyediakan cara yang mencukupi dan boleh diramal untuk negara membangun, khususnya negara yang kurang maju, untuk melaksanakan program dan dasar untuk menamatkan kemiskinan dalam semua dimensinya. Bagi sasaran yang terakhir iaitu 1.B pula, wujud rangka kerja dasar pro-miskin dan sensitif jantina di mana wujudnya rangka kerja dasar yang kukuh di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa berdasarkan strategi pembangunan pro-miskin dan sensitif jantina untuk menyokong pelaburan yang dipercepatkan dalam tindakan pembasmian kemiskinan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, maklumat penggunaan lestari yang kelima iaitu keseksama gender. Maklumat penggunaan lestari ini bertujuan mewujudkan persekitaran yang aman dan makmur melalui keseksama jantina dan pemerkasaan semua wanita dan gadis. Penamatan semua diskriminasi terhadap wanita dan gadis akan mewujudkan keseksama jantina yang bukan sahaja merupakan hak asasi manusia, malah ianya penting untuk masa depan yang mampan. Hal ini juga terbukti bahawa memperkasakan semua wanita dan gadis akan membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Walaupun terdapat lebih ramai tenaga kerja wanita dan pasaran buruh berbanding sebelum ini, tetapi masalah ketidaksamaan yang besar masih wujud di beberapa wilayah di mana sistem nilai kesamarataan jantina dalam bidang pekerjaan terutamanya masih dinafikan. Perubahan iklim dan bencana alam terutamanya sewaktu COVID-19 melanda seluruh dunia juga terus memberi kesan ketidakseimbangan terhadap golongan wanita apabila kebanyakan daripada mereka dibuang kerja berbanding golongan lelaki. Pemberian hak sama rata tanah dan kesihatan seksual dan reproduktif serta teknologi dan internet juga sangat penting untuk wanita dalam mengatasi hal ini. Walaupun golongan wanita lebih ramai di pejabat awam pada masa kini, galakan bagi melahirkan lebih ramai pemimpin wanita akan membantu mencapai keseksama jantina yang lebih besar. Peranan wanita dalam pembangunan juga amat penting sebagai penjaga utama kanak-kanak dan orang tua di setiap negara di dunia.
Menurut laporan kajian antarabangsa menunjukkan apabila ekonomi dan organisasi politik sebuah masyarakat berubah, wanita akan menerajui dalam membantu keluarga menyesuaikan diri dengan realiti dan cabaran baru. Mereka juga berkemungkinan menjadi pencetus utama bantuan luar dan memainkan peranan penting dalam memudahkan atau menghalang perubahan dalam kehidupan keluarga. Menurut laporan Pembangunan Dunia 2012, Bank Dunia, Kesesamaan dan Pembangunan Gender, jurang antara jantina yang kecil amat penting untuk pembangunan dan pengubahan dasar. Kesesamaan jantina yang tinggi boleh meningkatkan produktiviti ekonomi, meningkatkan hasil pembangunan untuk generasi akan datang dan menjadikan institusi dan dasar lebih representatif. Pembangunan negara juga bukan sahaja untuk memajukan kesesamaan wanita. Golongan wanita juga sebenarnya adalah kunci kepada pembangunan ekonomi negara dunia ketiga seperti negara Senegal. Menurut pemimpin negara tersebut, wanita merupakan pusat pembangunan Senegal dan mereka mahu menyokong wanita dalam menjanjikan rantaian nilai pertanian untuk memastikan pemeriksaan ekonomi mereka yang mampan. Pemberian pemeriksaan ekonomi yang lebih besar kepada wanita membolehkan wanita meningkatkan hak dan kawalan mereka terhadap sumber ekonomi dan terhadap keputusan bermakna yang memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Pendapatan mereka dan akses kepada penyertaan dalam pasaran sedia ada secara sama rata. Pemeriksaan yang lebih besar terhadap wanita juga akan meningkatkan kesejahteraan dan status ekonomi mereka. Hal ini kerana pemeriksaan ekonomi wanita dapat meningkatkan keperbayaan ekonomi, meningkatkan produktiviti dan keseksama pendapatannya akan menjurus kepada hasil pembangunan yang positif. Oleh itu dapat dilihat bahawa keseksama jantina dan pemeriksaan semua wanita dan gadis juga sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan mewujudkan masyarakat yang harmonis dalam sebuah negara. Sekian saja daripada saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya, Saudara Syakir. Baiklah, seterusnya saya akan bentangkan mengenai matlamat SDG yang ke-11, iaitu bandar dan masyarakat yang mampan. Matlamat ke-11 ini boleh dipecahkan kepada 3 komponen utama, iaitu menjadikan bandar dan penempatan manusia lebih mampan dan selamat, menjamin keselamatan orang ramai dan pemeliharaan alam sekitar. Antara cara untuk menjadikan bandar dan penempatan manusia lebih mampan, selamat dan bertahan lama adalah ia hendaklah dijual kepada orang ramai pada harga yang berpatutan. Dengan cara ini, orang ramai akan dapat membeli dan tinggal di bandar dengan selesa dan bukannya tinggal di kawasan setinggan. Harga rumah yang mahal akan membuatkan penduduk bandar berpindah ke kawasan di mana harga rumah adalah lebih rendah seperti di kawasan setinggan. Menurut Jabatan Ekonomi dan Hal Ehwal Sosial PPB, seramai 1 bilion manusia sedang duduk di kawasan setinggan. Tanpa tempat tinggal yang sesuai, mereka akan mudah terdedah dengan ancaman-ancaman jenayah. Walaupun keselamatan diberi kepada semua manusia, mereka yang tinggal di kawasan setinggan perlu diberi perhatian yang lebih. Hal ini kerana mereka yang tinggal di kawasan setinggan mudah terdedah dengan jenayah-jenayah seperti rasuah, membunuh, merompak dan sebagainya. Jenayah-jenayah ini berlaku kerana terdapat kekurangan makanan dan minuman di kawasan ini. Penduduk di sini akan bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Permintaan yang tinggi terhadap tempat-tempat kediaman akan mendorong para pemaju untuk membina penempatan manusia yang baru. Walaupun ia kelihatan seperti impak positif, akan tetapi impaknya terhadap alam sekitar adalah negatif. Ini akan menyebabkan pencemaran udara, air dan bunyi akan berlaku dengan lebih kerap. Pencemaran akan menjejaskan kesihatan manusia kerana manusia terpaksa hidup dengan menghirup bahan-bahan kimia. Di bawah matlamat ini, pemaju disarankan untuk menggunakan teknologi-teknologi hijau bagi mengurangkan pencemaran. Kerajaan juga diminta untuk menggalakkan lagi kempen-kempen yang berunsurkan alam sekitar bagi meyakinkan orang ramai tentang kepentingan memelihara alam sekitar. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kemiskinan merupakan isu global yang telah berakar umbi dalam masyarakat sejak sekian lama. Isu kemiskinan juga berlaku akibat daripada pengagihan hasil kemajuan yang tidak seimbang. Keadaan ini dikaitkan dengan isu gender, usia, akses pendidikan dan batas geografi. Dasar ekonomi baru yang bermatlamatkan perpaduan negara melalui proses pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat dalam konteks keselamatan negara yang kukuh. Dasar ini bertujuan untuk menghapus kemiskinan tanpa mengira kaum dan struktur semula masyarakat supaya negara dapat membangun dengan stabil, aman di samping hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.
Pengstrukturan sumber masyarakat adalah supaya jenis kaum tidak sinonim dengan kegiatan ekonomi. Strategi serampang dua mata ini tertumpu kepada usaha menambah pendapatan golongan miskin dan penduduk di luar bandar. Tujuan ini juga untuk memodernkan sektor pertanian, meningkatkan tahap pelajaran dan mewujudkan golongan komersial Bumiputera. Kejayaan dasar ekonomi baru yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan kaum Bumiputera. Pelajar Bumiputera bukan sahaja mendapat pendidikan di peringkat rendah dan menengah, tetapi ramai yang berjaya ke peringkat universiti. Kini, terdapat ramai pakar perubatan Bumiputera di hospital-hospital kerajaan dan swasta. Justru, terbukti telah ada pengstrukturan ekonomi di mana bidang pekerjaan tidak lagi dikenal secara automatik dengan kaum. Artinya, sebelum dasar ekonomi baru, kaum Bumiputera adalah petani atau nelayan yang tinggal di luar bandar. Sementara kaum Cina merupakan peniaga di kota. Kini penlabelan automatik itu tidak lagi berlaku. Dasar ekonomi baru juga telah merapatkan jurang pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. Wanita yang merupakan sebahagian daripada aset penting negara perlu dibangunkan secara optimum bagi membolehkan mereka menyumbang secara aktif dan berkesan kepada pembangunan negara. Dengan ini, kaum wanita tidak dibiarkan terpinggir dalam arus pembangunan negara. Dasar wanita negara yang telah diperkenalkan berhasrat untuk menjamin pembangunan dan pengupayaan wanita dengan mengarus perdanakan kepentingan wanita untuk mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya dalam perancangan dan pembangunan negara. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesaksamaan gender. Matlamat dasar wanita negara adalah untuk membangunkan potensi dan mendaya upayakan wanita dari pelbagai lapisan masyarakat dan dalam semua sektor sebagai ejen perubahan kepada masyarakat serta penyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Bahkan dasar ini juga menyediakan persekitaran yang kondusif termasuk penggubalan dasar dan perundangan mesra wanita bagi meningkatkan martabat dan kesejahteraan hidup wanita dalam semua aspek, termasuklah fizikal, ekonomi, sosial, politik, kesihatan, psikologi dan kerohanian. Melalui dasar yang telah digubal ini akan dapat meningkatkan dan mengukuhkan perkongsian adil dan saksama antara wanita dan lelaki dalam semua aspek kehidupan bagi memantapkan institusi keluarga serta membangunkan komuniti dan masyarakat. Walaupun penyertaan wanita dalam aktiviti ekonomi kian menyelah dan meningkat, terutamanya dalam kategori pengurusan dan profesional, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi seperti masih wujud unsur-unsur diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja, penyertaan wanita yang rendah dalam bidang keusahawanan, dan isu berkaitan jaringan keselamatan sosial untuk wanita di luar pasaran pekerjaan. Untuk menjadikan bandar lebih selamat, menyeluruh, kukuh dan mampan, bandar tersebut hendaklah mempunyai pembangunan yang efisien, ekonomi yang kukuh dan sistem pengangkutan bandar yang cekap. Penyediaan infrastruktur bandar yang berkualiti dan boleh digunapakai oleh semua masyarakat akan mewujudkan persekitaran bandar yang sejahtera dan mempunyai tabir urus bandar yang efektif. Dengan cara ini, bandar akan terus menjadi tumpuan untuk semua penduduk yang menyara hidup. Bukan itu sahaja, apabila wujudnya bandar yang mampan, maka alam sekitar akan lebih terpelihara. Oleh itu, pada tahun 2016, Kerajaan Malaysia telah merangka semula Dasar Pembandaran Negara. Dasar Pembandaran Negara merupakan dasar yang memandu dan menyelaras perancangan dan pembangunan negara supaya lebih efisien dan sistematik, khususnya bagi mengurus peningkatan jumlah penduduk bandar pada tahun 2020 dengan penekanan terhadap keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan fizikal di dalam bandar. Semua inisiatif ini dijamin oleh kerajaan di bawah Dasar Pembandaran Negara
yang menitik beratkan pembangunan yang holistik. Dasar ini juga menyediakan Malaysia ke arah sebuah negara yang mampan dan dapat mengharungi segala cabaran. Okey, kesimpulannya, matlamat pembangunan lestari ini adalah sangat penting bagi pembangunan sebuah negara. Hal ini kerana matlamat pembangunan lestari telah menggariskan 3 aspek utama dalam sebuah pembangunan, iaitu dari segi ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Selain itu, matlamat pembangunan lestari juga dilihat mempunyai manfaat kepada banyak pihak. Oleh itu adalah wajar bagi negara kita untuk mempergiatkan lagi usaha untuk meneruskan misi pembangunan lestari. Tambahan lagi, matlamat pembangunan lestari ini juga dilihat seiring dengan beberapa dasar yang telah dirangka oleh Kerajaan Malaysia, di mana ia dapat meningkatkan nilai kehidupan pada masa hadapan ke arah yang lebih baik dan lebih mampan untuk semua. Oleh hal yang demikian, pendekatan secara bijaksana perlu bagi memastikan bahawa instrumen antarabangsa seperti SDG tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya tempatan yang berpegang kepada agama sebagai teras utama. Jelaslah bahawa matlamat pembangunan lestari ini sangat penting terhadap pembangunan sebuah negara kerana pembangunan lestari tidak hanya menumpukan aspek alam sekitar, sebaliknya mengambil kira faktor lain seperti sosial dan pertumbuhan ekonomi bagi memastikan agenda pembangunan adalah lebih menyeluruh. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.